Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berikutnya ialah hadis daripada Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muka surat apa? Apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan ada orang tanya pula pasal apa Abi, yang ni Abu, yang tu grammar lah. Daripada Melayu semua Abu lah. Dia semua Abu. Kita tak ada Abi Bakr, kita semua Abu Bakar. Dia boleh Abu, Aba, Abi, ikut pada keadaan situasi bahasa dah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah daripada 7 al-mubiqat. Al-mubiqat bermaksud al-muhlikat, yakni perkara-perkara yang membinasakan. Yang membinasakan. Dan kita tahu dalam surah Al-Kahf Allah sebut wa ja'alna bainahum mubiqah. Allah jadikan antaranya itu tempat, di antara mereka itu perkara yang membinasakan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yakni disebut dengan al-kabair, yakni dosa-dosa besar. Adakah dosa besar hanya tertumpu kepada 7? Adakah tertumpu kepada 7? Tak. Ibnu Abbas pernah ditanya adakah 7, bahkan Ibnu Abbas kata sehingga kepada 70. Tapi hadis ni dia sebut 7 yang dianggap paling besar, paling utama. Quran kata tentang dosa besar, walladzina yajtanibuna kaba'iral its wal fawahish illa al-lamam. Orang-orang yang meninggalkan kabair al-ithm, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perkara-perkara yang keji, illa al-lamam, melainkan lamam. Lamam ni khilaf ulama tafsir tentang makna lamam. Di kalangan ulama tafsir ada yang menafsirkan lamam lintasan, Ada yang memaksudkan lamam ialah pegang, raba,
lelaki pegang perempuan ataupun dan sebaliknya, itu cium dimasukkan dengan lamam seperti yang disebut oleh riwayat-riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir, bahawasanya orang-orang yang menjauhi dosa besar dan keji melainkan lamam. Yakni lamam ni kebanyakan orang kena. Bukan kata dia boleh, tapi Allah iktiraf lamam ni akan berlaku. Ada orang Jamalul Banna di Mesir, dia cuba gunakan ayat ni, berkata boleh couple raba-raba. Tapi sebenarnya ayat ni tidak justifikan. Ayat ini kata bahawasanya perkara ini kemungkinan besar kebanyakan orang akan kena. Dan Allah Maha Pengampun dosa. Siapa yang memohon ampun, dia mengampun. Allah kata orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara yang keji kecuali lamam. Yang ni lamam ni kebanyakan orang tak terlepas daripadanya. Dan lamam ni khilaf maknanya di kalangan para ulama. Nabi SAW sebut mubiqat. Ini satu lagi perkara yang berlaku di dalam dengan kedatangan Nabi. Nabi dalam sometimes Nabi ni dia create benda new definitions ataupun istilah-istilah baru ataupun definasi-definasi baru kepada perkataan Arab, tapi orang Arab terpaksa tanya Nabi, benda ni makna apa? Kerana bila Islam datang, Islam membawa perkataan-perkataan yang dahulu dipahami macam lain, kemudian dipahami macam lain, ataupun ada kaitan-kaitan yang tertentu yang mesti seseorang mempelajarinya. Maka sahabat tanya, apa mubiqat? Bukan mereka tak tahu, bukan bererti mereka tak faham bahasa Arab. Tapi oleh kerana mereka tanya, kerana Nabi SAW kata perkara-perkara yang membinasakan. Apa perkara membinasakan? Sakit ke, demam ke, ataupun apa? Kemudian Nabi SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik bermaksud menjadikan bagi Allah Ta'ala syarikan, menjadikan bagi Allah itu sekutu, itu syirik. Kenapa kita panggil orang musyrikin itu musyrikin? Kerana di samping Allah, mereka menjadikan bagi Allah sekutu. Besides Allah, they have another God. Mereka jadikan sekutu untuk Allah di samping Allah. Kalau mereka sama sekali tak percaya pada Allah, namanya ateis, mulhid. So kita jangan heran kalau mereka percaya Allah. Masalah kita tak mau bagi, tak apalah. Tapi jangan heran kata, kau jangan percaya Allah. Itu melampau. Saya dah sebut hal ini. Di antara situasi politik yang sedang berlaku dengan kita yang memahami akidah Islam, hendaklah jelas dalam isu ini. Pasal isu ini adalah isu politik. Kerajaan boleh ada siasah, boleh halang mereka atas nama kemaslahatan siasah syariah, semua boleh. Seperti mana kerajaan boleh menyuruh orang yang ada kereta kita mungkin 220, tapi dia hadkan 110 di atas kepentingan tertentu ataupun di atas kemaslahatan tertentu. They can do it. Depends on the situation of the country. Kalau dia tak mau ada create any tension dalam berlakunya apa-apa tension dalam negara ni, mungkin kalau dia ada alasan tak apa. Tetapi untuk menyatakan Islam kata tak boleh, itu tak boleh. Bukan soal Islam, soal keselamatan awam pada penilaian kerajaan. Kita pun tak tahu. Di Sabah dan Sarawak lama dah guna Jabatan Agama, apa ada, JAKIM ada, tapi boleh. Di sini tak bagi, kita tak ada apa. Saya orang kata Dr. Aziz suruh, saya tak suruh. Saya kata mereka boleh tak mereka sebut Allah? Mereka boleh. Quran akui. Quran kata laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid.
telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Allah satu daripada yang tiga. Yang ketiga daripada yang tiga. Tidaklah ada ilah melainkan ilah yang satu. Maksudnya dia kata Allah itu satu daripada yang tiga bila? Sejak zaman Nabi lagi. Quran sebut, Quran quote mereka. Tapi Kristian hidup di kalangan orang Islam. Islam tak bunuh semua mereka. Islam tak kata orang kafir dibunuh kerana akidahnya. Islam tak kata. Ada pendapat dalam mazhab Zahiri, dalam mazhab Syafi'i, menyatakan orang-orang kafir diperangi kerana kekufurannya. Tapi dia anggap qaul yang dhaif. Qaul majoriti di kalangan para fuqaha ialah mereka diperangi kerana hirabah. Kerana apabila mereka melancarkan peperangan kepada Islam, melancarkan peperangan, sehingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhul Jihad menyatakan bahawa mencadangkan kepada ulama-ulama Syafi'i, memaklumkan kepada orang-orang yang berpegang pada qaul bahawa pendapat Syafi'i dalam masalah itu dhaif. Jangan nanti ada orang yang membunuh orang kafir atas anggapan hanya kerana dia kafir. Itu pendapat dan ijtihad dia, dihormati. Tapi kalau orang anggap hanya kufur boleh menyebabkan kita bunuh, illatul jihad hiyal kufur, illah jihad itu kufur, maka ia memberikan kemerbahayaan kepada sebahagian orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Allah Azza wa Jal menyebut mereka sebagai musyrik. Syirik menyekutukan Allah. Syirik menyekutukan Allah. Sebab tu Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man nazzala minas samai ma'a fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Jika ditanya mereka siapakah yang menurunkan hujan daripada langit, menghidupkan bumi setelah ia mati, tanya orang kafir, nescaya mereka menyatakan Allah. Maka Allah perintah dalam Quran kata alhamdulillah, alhamdulillah kamu mengaku, tetapi kebanyakan mereka itu tidak berakal, kata Allah. Allah bukan kata chop your head, Allah kata alhamdulillah, alhamdulillah kamu mengaku, cuma kamu silap lagi sikit sebab kamu mensyirikkan Allah. Kamu mensyirikkan Allah. Maka asyirku billah, syirik kepada Allah. Quran kata wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'u qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu Allah wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Allah kata wa qalatil yahud Uzair ibn Allah, kata orang Yahudi Uzair anak Allah. Hak kata anak Allah ni bila lagi? Kemarin ni ke? Dulu lagi. Quran sebut. Memang mereka kata pun. Tapi Yahudi hidup di Madinah. Yahudi hidup di mana? Quran cerita mereka kata. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Dan kata orang Nasara al-Masih anak Allah. Bukan anak Tuhan, anak. Quran kata wa qalatil yahud Uzair ibn Rabb wa qalatil nasara Uzair ibn Rabb al-Masih ibn Rabb. Berkatalah Yahud Uzair itu anak Tuhan, berkatalah Kristian Isa itu anak, al-Masih itu anak Tuhan. Quran kata wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Kata orang Yahudi Uzair anak Allah, bukan setakat anak Tuhan, anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Kata orang Nasara al-Masih anak Allah.
Zalika qauluhum bi afwahihim. Baru Tuhan jawab. Itulah cakap mereka dengan mulut-mulut mereka. Di situ datangnya peranan akidah yang benar. Yang membezakan akidah kita dengan mereka bukan kerana nama Tuhan beza, tapi kerana kita tauhid, mereka syirik. Yang membezakan akidah Islam, kita tauhid, mereka syirik. Saya bukan kata mereka boleh gunakan, nak suruh dia berguna, tapi salah faham kita dalam konsep ni. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam khutbahnya di Duha pada tahun 2010 mengulas tentang isu Malaysia. Dan dia menyatakan bahawasanya heran pasal apa yang Malaysia kata tak boleh, dia tak. Dan dia kata semua orang kata dia, tapi dia tak kena tangkap lah, duduk luar. Kata dia sebab dia kata siapa yang baca Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah. Tuhan, Allah itu sama, Tuhan semesta alam. Bukan Rabbul Muslimin, bukan Tuhan orang Islam je. Tuhan bagi sekalian alam kita. Semua alam ni Tuhan dia Allah. Tak ada dua tiga Tuhan. Kalau orang kata ramah Tuhan, kita marah. Kalau kita tanya, siapa Tuhan? Ramah lah Tuhan, bukan Allah. Kita pun, tak reti. Betul tak? Salah tu kita kata. Kita kata, habis apa Tuhan? Tuhan sebenar Allah. Oh, Allah lah Tuhan. Aku tangkap. Pasal hampir mengaku. Takkan macam tu. Jadi ada beza di antara menyebut Tuhan. Kalau Malaysia tak bagi, tak apalah tak bagi, di atas dasar, atas kertas. Nak cetak tak boleh. Pasal apa yang Bible yang dalam English tu tulis God, kemudian bila nak translate jadi Allah, okey, barangkali mereka boleh dipersoalkan. Mungkin orang rasa macam ada hidden agenda. Okey, that's okay. Tapi boleh tak non-Muslim sebut Allah? Boleh tak? Boleh. Sekarang hak kita dengar orang kata tak boleh non-Muslim sebut Allah. Ini dah salah. Dan semua orang nak bercakap. Dia kata kalau orang Kristian panggil Allah pun Allah macam kita, lepas tu dia kata ada anak Allah, nanti syirik lah. Dia memanglah syirik. Dia duk kalau Kristian syirik. Awak selama ni ingat dia tak syirik. Dia ingat dengan dia pun tak panggil. Selama dia tak syirik, baru dia perasan kata syirik. Quran sebut dia panggil, bukan dia panggil. Bukan dia baru nak panggil, Quran sebut dia panggil. Ada ulama muda parti mana tahu dulu sebut macam lain. Lah dekat pilihan raya kau hilang kerusi sebut macam lain. No parti no Bangladesh. Kita mesti betulkan kepahaman orang. Kerajaan nak hadkan had di atas peraturan. Ni administratif punya urusan, itu up to the government. Tapi nak kata tak boleh non-Muslim mengakui Tuhan adalah Allah, supreme being yang itu bernama Allah, itu satu kesalahan. Zat yang sebenar itu namanya Allah. Kalau dia ambil perkataan Allah berbubuh kat batu kif, hak tu salah guna lah. Hak tu tak apalah. Hak tu salah guna. Ni sampai dia nak sebut tak boleh. Orang kata keliru, takut keliru. Wah, nak kira Islam hadari lagi keliru. Dah ada Islam hadari pula. Ramai orang keliru, sampai orang buat soalan malaikat pun buat soalan lain. Kan? Kalau dah nak keliru, saya bukan kata nak halang, sebut peraturan tak bagi. Non-Muslim, kalau kita jumpa Ah Chong, Rahman Syami kata Allah adalah Tuhan, kita kata awak benar, betul, Allah adalah Tuhan. Kita seronok dia kata. Kalau dia duduk main bertengkar, kita bukan, Tuhan bukan Allah, Tuhan ni ramah. Kita tak seronok. Tapi ada orang dia seronok macam tu. Tu kacau tu. Dia anggap orang hak kata dah, tu kacau. Dia kata macam tu baru betul, kita bagi masing-masing, kita tak mau kongsi, kata.
kongsi raya. Wasihr, dan kemudian sihir. Sihir bermaksud yakni ilmu yang menggunakan perantaraan syaitan untuk ifsad, untuk merosakkan ataupun untuk buat perkara-perkara yang khariqul lil adah, benda yang luar biasa kita tengok, tapi biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan. Ada benda banyak luar biasa ni, extraordinary, benda yang luar biasa. Bukanlah setakat luar biasa pemikiran tu lain, benda yang kalau para nabi kita sebut ayat, benda yang tanda-tanda menunjukkan dia nabi, miracle, signs of his prophethood, bukti tentang kenabian dia. Jadi itu nabi. Kalau sekiranya orang saleh disebut sebagai karamah orang saleh, yakni dia berlaku benda yang luar biasa yang tak boleh berlaku secara adatnya, tak berlaku, tapi dia telah menyanggahi sistem biasa alam ni. Boleh tak berlaku? Boleh, karamah. Tu orang Melayu panggil datuk keramat tu. Tak tahu dia keramat sungguh ke tak. Tapi karamah berlaku pada para wali. Di Langkawi ada Tok Kong Lebay Ibrahim. Dan lebay tu pun ada lagi. Saudara kita, sahabat kita seorang di Langkawi yang bos boot sekarang ni, dia banyak boot Langkawi, dia kawan ni, dia pun pernah mai sini. Dia ada hotel, My Hotel dia. Dan saya pergi beberapa kali. Dia ada boat, dia baru ni pun dia lancar dia punya boat besar, 660 penumpang boleh naik. Dia cadang kat saya supaya buat program teh boat. Bukan boat lah, ferry, boat besar. Dia beli buat hotel, tapi hotel dia tu sebahagian tanah dia tak boleh buat sebab ada Tok Kong Lebay Ibrahim. Bila nak diruntuhkan, semua penggemar fan of Tok Kong ni, semua fan club Tok Kong ni bantah, dan kes dibawa ke mahkamah dan tangguh banyak tahun, dan baru saja dapat keizinan untuk dipecahkan. Pasal dia ada orang dia, tapi saya pun pergi pun dia, saya ambil gambar dengan lebay pun ada, dengan orang ni pun ada. Ramai yang mai sembah dia tu apa nama, yalah non muslim lah, dia pun mai minta. Orang Melayu mungkin mai juga minta nombor ekor. Lebay peranan nombor ekor. Tu distort. Nabi lagi orang selewing. Kalau kita nak kata selewing, Nabi dia selewing. Musa, Isa, Ibrahim. Kita pergi negeri Arab, kita jumpa Kristian Arab, nama dia Ibrahim, nama dia Daud. Kita tanya, masmuk ya akhi? Ibrahim, Daud. Anta muslim? La, ana masihi. Ha muslim? La, aku Kristian. Nama dia. Kalau kita ni hang tukar nama. Dia kan tukar nama dia. Kita tanya macam mana boleh sampai? Kita boleh sampai? Oh, masya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Nak kata apa? Dia itu bahasa dia. Bible dia tu of course tulis Allah. Pasal daripada keturunan dia daripada awal. Memang macam tu ada apa? Tak apalah di negeri mereka. Dan mereka dalam Bible ada macam-macam nama. Nama-nama para nabi banyak. Sekali ada orang baca nama nabi dia keliru. Memang Israiliyat tu sebahagian orang keliru. Sebahagian kekeliruan Israiliyat yang datang kepada masyarakat orang Islam melalui dulu-dulu sejak daripada zaman tabi'in dan sejak zaman sahabat sebenarnya ialah sebenarnya berpunca daripada riwayat-riwayat yang diambil daripada peninggalan yang ada di dalam Taurat dan Injil yang telah diselewengkan dalam Talmud, yang telah diselewengkan. Keliru, memang telah keliru. Tapi di situ datangnya para ilmuwan. Ada orang kata di ke depan ni keliru.
Tengok nama Allah pun ada dalam Bible. Sehari Bible orang sangka Quran. Kalau bodoh sampai setara tu, Syekh, anak tahu apa yang nak kata apa kan dah. Takkan Bible dengan Quran yang tak boleh. Dua ayat pertama yang tak tahu dah. Satu ayat pertama pun tahu dah. Kitab yang mentauhidkan Tuhan. Dah tak tahu. Budak-budak kita tak tahu. Kalau macam tu, something wrong dengan kita punya education. Something wrong dengan kita punya pendidikan. Something wrong kita punya syllabus akidah. Bukan nak benarkan, tapi masalahnya kita semuanya salahkan orang, dan kita tak salahkan diri kita sendiri yang lemah sehingga tak dapat membezakan antara akidah yang betul dan akidah yang salah. Sihir, Quran kata, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan berjaya sihir daripada mana saja ia datang. Kalau orang tu berimanlah, mudah-mudahan insya-Allah sihir tak akan berjaya. Tengok sihir memang pelik. Kalau ada orang buat benda pelik, kita nak kata apa? Nak tengok dia ni wali tak wali sangat, tapi pergi belajar buat pelik, toreh badan tak makan. Dia kata aku ada ayat aku baca. Hang nak kata wali tak wali pun. Semayang pun kadang-kadang miss, Fatihah pun silap baca bunyi. Tiba-tiba balik-balik main 2 hari 3 hari dia tak, aku pergi belajar ni, ilmu ni kebaik ni berkat ayat Quran pun. Kita nak kategorikan dia ke mana? Macam mana kita nak kategorikan dia? Nak masukkan dia dalam kumpulan mana? Mukjizat tentu dia bukan nabi. Nak kata ayat, sebenarnya dia kita sebut mukjizat dalam bahasa biasa, tapi Quran sebut ayat. Ataupun nak kata dia karamat, tengok dia tak padan dia ni nak jadi wali. Tak tahu kot dia jadi wali sengap-sengap kan. Macam Juha jadi wali yang saya kata tu. Juha tu tak apa lah kan. Juha pak pandir Arab pun. Dia pun mengaku dia wali. Orang kata kalau wali pun tunjuk mesti ada karamah. Dia kata aku karamah ada. Anak aku tengok. Tu dia pokok tamar. Kalau aku panggil dia mai kat aku. Dia kata, pokok tamar, mai sini. Pokok tamar tak mai. Ya syajar ta'al. Pokok tamar tak mai. 5-6 kali panggil tak mai, dia bangkit, dia pergi duduk bawah pokok tamar. Orang tanya apa tak mai? Karamat apa? Dia kata wali-wali ni tawaduk. Kalau dia panggil orang tak mai, dia pi, dia tak apa. Tiba-tiba dia kebal. Dia tak ada apa. Kita nak kata apa? Kita kata hang sihir. Hang sihir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sihir. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Sihir ni tak berjaya di mana-mana dia. Macam mana sihir boleh berlaku? Sihir termasuk dalam dosa besar. Quran kata, wa annahu kana rijalun minal jin ya'udzuuna birijalin minal kanu rijal wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Macam mana berlaku? Lelaki-lelaki, orang-orang di kalangan manusia, lelaki-lelaki di kalangan manusia minta tolong lelaki-lelaki di kalangan jin. Maka jin bagi, maka berlakulah sihir. Dosa besar. Apa hukum ahli sihir? Khilaf ulama. Kita tengok dulu ada isu Saudi nak bunuh ahli sihir ke apa. Sihir ni memang dalam sebahagian pendapat dalam mazhab, banyak mazhab dia dihukum mati. Cuma masalahnya macam mana nak tahu kata dia ahli sihir? Sebahagian mereka jika terbukti dia mengamalkan sesuatu yang menyebabkan orang lain mati dengan perantaraan jin. Sebahagian para ulama salaf menyebut sebenarnya namimah, iaitu kita pi pelaga orang, juga macam sihir. Kata mereka, yafsudun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yafsuduhu sahiru fi sanatin. Orang kaki bagi belaga orang ni, dia pergi rumah orang ni, dia cerita
Hang tahu dia duk kutuk hang macam lama, aku saja tak mau habaq Kau tu tak kata pun. Berkelahi. Namam. Termasuk namam, kadzab ialah wartawan-wartawan yang buat cerita bohong, yang bagi orang membenci antara satu sama lain. Dia tulis, orang kata macam lain, dia tulis macam lain. Mereka ni macam dengan ahli sihir. Quran kata yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa yang Harut dan Marut ajar, yang kita baca pada minggu lepas, memisahkan pasangan seseorang daripada pasangannya. Ni manusia boleh berpisah. Dia bohong, cerita, dia bagi jadi macam lain. Apa yang namam dan kadzab rosakkan untuk satu hari, tak boleh dirosakkan oleh ahli sihir dalam masa setahun, kata mereka. Ahli sihir jenuh berjampi, tu pun tak jadi. Kau tu baca doa apa, tak apa nak jadi. Bangkit lagi baca, pagi-pagi kawan ibu bangkit baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu tak jadi apa, nak kena sihir dekat dia. Ada protection, ada prevention. So kau tak boleh nak apa-apa kata. Mai kawan jin, bukan jin manusia, syayatinul ins, setan manusia. Dia main-main dia habaq ni. Dia duk maki hang lama. Macam-macam dia kata, dia nak buat nanya hang. Kawan ni pun dengan tak apa, selidik tak apa, terus bergaduh. Hak bomoh hak orang hantar tu setahun buat kerja tak jadi. Setan orang ni sehari je jadi. Kawan ni pun bara, dia main pelaga, dia bagi fakta yang tak benar. Sebab tu mereka kata namam kadang-kadang macam dengan sah. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Membunuh nyawa yang Allah haramkan melainkan dengan cara yang benar. Ada bunuh boleh. Walakum al-qisasul hayat ya ulil albab. Bagi kamu hukum qisas itu kehidupan, wahai orang yang ada akal yang matang. Walaupun barat cuba hapuskan dan apa pandangan, cuba kempen supaya pada zaman ini hukuman mati sudah tidak sesuai. Termasuk saya tengok Tariq Ramadan juga bersetuju dengan pandangan itu. Tetapi hukum mati, Quran kata adalah kehidupan. Bunuh dibalas bunuh. Kecuali waliyuddam, wali darah, ampunkan. Keluarga tu maafkan. Sekarang ni kuasa yang di Pertuan Agong ikut-ikut tak betul. Pertuan Agong tak boleh ada kuasa untuk maaf ampunkan. Melainkan kita ubah. Dia boleh ampunkan setelah mendapat keizinan daripada wali darah. Dan ada para fuqaha berpendapat ada jenis pembunuhan yang tak diampunkan. Dia panggil qatlul ghilah. Bunuh orang dalam keadaan kita beri jaminan keamanan pada orang tu, kita bunuh dah. Umpamanya kita kata, jom aku nak pergi bawa hang pergi minum ke apa, kawan ni pun ikut, duk sangka kawan ni baik, pergi main dah tidur rumah aku, kita bunuh dia. Sebahagian masukkan juga macam kita bunuh isteri kita ketika dia rasa kita adalah protector untuk dia, kita adalah orang yang melindungi dia, tapi kita dalam mengkhianati pelindungan itu, kita bunuhlah dalam keadaan dia tak sangka, dia tak sedar, kita bunuh. Sebahagian memasukkan ini sebagai qatlul ghilah. Saya tengok ada soalan orang tanya kat Qaradawi mengenai kes bunuh di Qatar, seorang bunuh isteri dah, tembak isteri dah, dan dia senarai kerana
Supaya isteri dia melahirkan anak dan suruh orang lain semua keluar dalam keadaan isteri ni duk sangka tak ada apa, suami dia jaga dia, suami dia bunuh dia. Dia senarai dia anggap itu sebagai qatlul ghilah. Dia kata qatlul ghilah ni yang disebut oleh Sayyidina Umar dalam riwayat Abdul Razzaq dalam Musannaf, bahwasanya lau qataltuhu ahlus Sana'a la qataltuhum jami'an, kata Umar. Kalau ahli Sana'a Yaman tu yang bunuh seorang ni, pasal Sayyidina Umar telah ambil tindakan, kerana seorang dia telah bunuh beberapa orang, kerana mereka berpakat nak bunuh dia, Umar bunuh semua sekali. 4-5 orang dia bunuh, 5-6 orang dia bunuh, semua yang terbabit tu dia bunuh. Kata Sayyidina Umar, kalau ahli Sana'a semuanya bunuh dia, pakat untuk bunuh dia, aku bunuh semua ahli Sana'a. Sebab ghilah. Lain kita pipi berkelahi-berkelahi kita bunuh, tu lain. Marah-marah orang bunuh, kau untuk pun agak nak mati ya. Ni ajak orang main sembang apa semua elok main rumah, malam dia tidur potong kepala dia ataupun tembak dia. Mereka sebahagian fuqaha menyatakan tidak ada keampunan dalam qatlul ghilah. Wa aklur riba, dan makan riba. Dan Allah Ta'ala menyebut alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu syaitan minal mask. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah kata orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan daripada penyakit gila. Yang demikian itu kerana mereka menyatakan riba sama dengan macam jual beli juga. Riba sama macam jual beli. Allah kata wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ayat ini ada apa perkara? Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ni, ayat ini pertama menunjukkan adanya apa yang dikatakan kerasukan syaitan ataupun disebut sebagai sar' masru' orang yang kena rasuk syaitan. Ini kepercayaan ahlu sunnah secara majoritinya mempercayai seseorang mungkin dirasuk syaitan. Dia boleh histeria, syaitan masuk. Dalam pandangan Mu'tazilah, dia kata tak mungkin berlaku disebabkan kerana mustahil dua ruh ada dalam satu jasad. Tapi Nabi kata syaitan ini jalan dalam manusia. Syaitan flow, dia mengalir seperti mana mengalirnya di dalam majrad dam, dalam saluran darah kita. Nabi kata, Al-Quran surah Baqarah kata, di akhirat macam mana orang gila tu, hak kena masuk histeria tu, macam itulah geng-geng yang makan riba akan berdiri pada hari kiamat. Sebab mereka anggap, Tuhan kata, riba macam dengan jual beli. Dan riba dosa besar. Dan ni orang mengaji ni, jangan terlibat dengan riba. Tok Imam kalau kaki minum arak, kita tentu tak mahu bagi dia Tok Imam. Kita tentu Tok Imam apa buat dosa besar. Tapi ada Tok Imam terlibat dengan riba, dia buat dosa besar. Arak tak sebut dalam ni, 7 ni, makan riba masuk. Makan riba satu kesalahan. Siapa yang sampai firman Allah dalam hal ini, dia mesti berhenti. Allah kata faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Siapa yang telah sampai tentang ayat riba ini, dia kena berhenti. Tak apalah bagi dia hak lepas-lepas dah. Urusan tu serah pada Allah.
Stop riba. Hentikan riba. Dan punca dunia ini musnah hari ini, sistemnya kena riba. Lah kali geng-geng riba pun tak mampu nak buat apa. Adam Smith dikatakan sebagai father of capitalism, bapa untuk kapitalis. Tapi kalau Adam Smith sendiri, dia dulu memperkatakan tentang perlunya basic etik di dalam soalan komersial, urusan kehidupan perdagangan manusia ni. Tapi geng kapitalis yang ada hari ini, mereka tu sebahagian tokoh kata kalau Adam Smith masih hidup, dia akan ludah di muka mereka. Aku pun tak teruk jambar. Aku pun tak suruh buat seteruk ni. Wa aklu malil yatim, makan harta benda anak yatim. Harta benda anak yatim maksud bapa dia mati ataupun ibu dia mati. Dia belum cukup baligh, tak mampu uruskan harta dia, kita makan. Secara apa cara? Allah Ta'ala tahu. Kita manusia ni dia nak tipu macam-macam. Dia nak tipu macam-macam cara. Sebab tu kita jangan fikir takkan salah kot. Allah tahu. Benda yang baik kita sendiri tahu. Benda yang jahat kita pun tahu. Kita tahu kita punya niat, kita punya maksud, kita punya intention. Kita tahu. Sama orang menega kan. Kita tanya, kalau benda hang menega, terutama saya sebut kedai-kedai makan. Benda hang menega di kedai makan ni, kalau orang jamu hang sendiri, hang makan tak macam ni? Cara hang proses makanan yang hang serve bagi kepada pelanggan, hang makan tak kalau hang sendiri? Hang sanggup macam ni? Saya tak tahu, sebahagian kedai makan dia tak makan di kedai dia makan kedai sebelah. Dia kata kot tak lalu dia sendiri masak, tak tahulah kan. Tapi kalau hang buat lebih kurang yang kotor, yang hang pun tak lalu, hang bagi orang makan. Nabi SAW lalu tengok orang jual makanan ke kedai. Nabi masukkan tangan Nabi. Nabi dapati basah. Nabi kata, "Ma hadha ya sahibut ta'am, ya sahibat ta'am." Apa ini wahai tuan punya makanan? Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Dia kata, "Asabathu sama." Ni hujan, kena hujan. Nabi kata, afala ja'altahu fil fawq hatta yarahu an-nas. Mengapa kamu tak jadikan, atau afala ja'altahu al-a'la fil a'la hatta yarahu an-nas? Kenapa kamu tak jadikan dia di atas sehingga orang boleh tengok? Nabi kata, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan aku. Penipu. Ikan yang kalau kita pun kita tak mau makan di dapur kita, dah busuk, kita pun masak tomeh-tomeh bagi hilang bau, kita jual di kedai kita. Cara basuh macam tu kita pun tak makan. Tapi kita tahu bukan aku nak makan, mereka yang nak beli. Kita rasa duit halal, tapi ia duit haram. Ia duit haram. Kita tipu orang. Hatta anak yatim juga sama. Kalau kita jaga anak yatim, benda tu sepatutnya boleh beli hak RM20 je. Kita beli benda hak RM30. Yang mungkin kerana beli tu kita ada tujuan yang lain untuk kepentingan kita. Kita urus harta dia. Sebab itu para ulama masukkan orang-orang yang makan kenduri arwah duit anak yatim termasuk dalam hukum makan duit anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta benda anak yatim saja zalim, sesungguhnya dia makan dalam perutnya api neraka.
Bukan kita sebut, kitab-kitab dalam sebut, termasuk dalam kitab mazhab Syafi'i yang dulu dan yang kemudian. Lihat fiqhul manhaji yang ditulis ulama-ulama contemporary mazhab Syafi'i. Mereka juga sebut ayat ini berhubung dengan kenduri arwah. Maksud dia akan sebut, apabila sebut kenduri arwah, maka sebut tentang ayat ni. Sebab apa? Makan duit anak yatim. Kalau nak makan duit kau sendiri. Macam kata Sidik Sigaraga, kau mau bagi zakat duit kau sendiri, ini harta aku. Kita ambil, kita kata kesian kat pak dia, kita cah duit dia 500, lepas tu main buat seminggu ambil lagi 500 buat kenduri bagi orang makan. Pak dia pun tinggal 3,000 ya. Kena 4 kali kenduri habis duit dia. Kita kata bukan apa untuk kepentingan mayat. Tak ada. Aklul mal ni. Macam cara orang. Wa tawalli yaumaz zah, dan berpaling pada hari peperangan, battlefield. Pada hari peperangan kita berpaling. Bila tak pi perang lagi, kalau tak pi perang lagi, kita baru buat keputusan. Nak pi tak pi, nak pi tak pi. Katalah benda ni ada pilihan. Perang yang fardu kifayah. Nak pi pun boleh, tak pi pun boleh. Dah ada orang pi, kita pun nak pi pun tak apa. Dia kalau nafrul am, dia ada satu peperangan nama nafrul am atau tanfirul am. Yang kerahan semua orang kena perang. Seperti negara kita diserang. Kita kata hampa pergi perang nak tidur, tak boleh. Semua orang kena pergi. Atau utama apabila pemerintah seru supaya semua bangkit untuk menentang penjajahan. Untuk menentang invaders. Apabila penjajahan orang masuk, penceroboh masuk, kita bangkit untuk lawan mereka. Itu masuk ke bumi kita yang kita tak dapat selamat, melainkan semua kena bangkit. Arahan datang dari kepimpinan Islam, semua pergi perang. Hatu nafrul am, tak ada pilihan. Ni katalah tentera Islam nak keluar pergi, nak keluar pergi ke sempadan mana nak selamatkan bumi Islam. Dia panggil siapa nak pergi. Kita mula-mula duk fikir nak pergi, tapi kita tak apalah, aku pergi lah. Kita pun pergi, minta izin semua, kita pun pergi. Sampai pergi medan perang, masa tak pergi lagi itu tak apa, boleh buat keputusan, tak mau pergi ataupun pi. Tapi apabila dah sampai ke medan perang, tengok-tengok, wih banyak yang tentera. Aku silap, mungkin aku nak balik ya. Tak boleh. Itu termasuk dosa besar. Tak boleh balik. Nak balik tadi. Hak tadi sebelum perang mai ni tak apa. Jangan mai daripada awal. Kalau dah ada pilihan. Tapi kalau dah duduk, sebab tu dia panggil yaumuz zah. Yaumuz zah. Kalau duduk dalam medan perang, tak boleh patah balik. Sebab tu tak boleh mati. Jangan kita mati ditikam daripada belakang. Melainkan kita musuh kita, maksud jangan mati lari lah. Al-Quran sebut dalam hal ini. Ya ayyuhallazina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum humul adbar. Fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa orang yang kafir zahfan, dekat. Kata Al-Imam Qurtubi, dah hampir. Zahfan ni macam sampai orang tak boleh nak bergerak macam tu. Dah hampir dah. Fala tuwalluhumul adbar. Jangan bagi belakang kamu. Don't turn your back toward the army, the enemy. Jangan bagi belakang kepada musuh. Maksud jangan patah balik. Jangan patah balik. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah kata, siapa yang bagi belakang dia, maksud patah balik, whoever turns his back toward the army on such a day, siapa saja yang bagi patah balik pada hari itu, to the enemy, kepada musuh pada hari itu, maka Allah Ta'ala kata kecuali dia lari kerana strategian of the war, dia lari sikit nak elok, bukan dia nak pergi belakang. Orang nak terang ni kita macam tambah sekarang orang ada peperangan menggunakan teknologi moden, tapi dia nak serang balas lah, tak ada masalah. Ataupun dia lari kerana nak bergabung dengan pasukan satu lagi yang lebih kuat, tidak ada masalah. Jika tidak, Allah kata
maka tertimpa kepadanya kemurkaan Allah dan tempatnya adalah neraka Jahannam. Nanya, dah lah mati sekali. Kita pipi nak perang tengok ramai, Allah menyesal aku mai. Aku nak belah nak tembak lah orang belakang. 2 kali nanya. Padahal kok mana pun dekat dah. Kok mana pun nak mati lah, cuma hanya kerana berubah niat dah. Kalau dia pi pun mati juga, dia patah balik pun mati. Tapi sebab itu bukan semua orang yang mati di medan jihad mati syahid. Kita doakan syahid lah, tapi kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh confirm, kata aku confirm dia mati syahid. Kita kata mudah-mudahan dia syahid. Kita tak tahu, kita sendiri pun tak tahu. Saya pernah cerita, ada orang pergi Afghanistan dulu. Saya pun tak nak pergi, orang cerita. Di sini semangat tak mau. Takbir pecah mikrofon ni. Pipi sana tengok tujuh peluru semua besar. Orang bagi latihan tembak-tembak, habis menembak, orang kata ingat semangat. Apa dia? Saya nak balik. Tak apa, dia balik sebelum perang. Kan? Dia balik sebelum perang, kan? Tapi kalau dan masuk medan perang, dia tak boleh balik. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Allah kata. Dan sebelum tu ada pendapat kata, kalau sekiranya kita masuk medan perang, kemudian kita lari, disebabkan kita tengok kekuatan tak seimbang, boleh ke tak? Ada pendapat kata boleh, tetapi sebahagian para muhaqqiqun kata tak boleh, disebabkan Nabi dan peperangan Badar kekuatan tidak seimbang. Tapi bila perang berlaku, bukan tabiat orang Islam lari daripada medan. Dah perang berlaku, tak padanlah lari. Kalau tidak, kalau nak lari, mau perang Badar mau lari, tak padan 313. Dah bawa kayu lah, pelepah tamar lah, ada betul berapa orang lah. Tapi kalau ada orang nak suruh rakyat Palestin lari, lagi teruk. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Qadful muhsanat maksudnya dia tuduh, dia fitnah. Muhsanat ialah wanita-wanita yang bukan penzina. Al-mu'minat yang beriman. Al-ghafilat, ghafilat maksud orang yang asalnya ghafil, maksudnya orang yang lalai. Kita kata hang ni ghaflah, tu bahasa Arab tu. Ghaflah maksud tak ingat apa. Ghafil, tu ada kitab di nama Tanbihul Ghafilin. Ghafil maksudnya lupa, lalai. Ghafilat di sini maksud dia tak pernah terfikir, dia tak pernah ada lintas dalam hidup dia untuk dia berzina. Kita pergi tuduh dia. Kalau tuduh orang lain hak kaki zina, dia tak berzina pun berdosa juga. Tapi ini perempuan baik. Saja kita geram kat dia, kita pergi kata hang ni, aku tengok muka hang, aku tahu hang ni kaki pelacur ni. Kita misalnya, na'udzubillah, kita rasa ringan. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Quran kata, kamu sangka ringan, dia di sisi Allah berat. Termasuk dalam senarai dosa yang membinasakan satu orang. Kadang-kadang tuan-tuan, ni bila perempuan yang baik, termasuk lelaki yang baik juga, terutama perempuan yang mudah tercemar diri dia, sebab tu dia sebut tentang perempuan. Kita tuduh dia, mungkin kita tak suffer. Dia lah bila kena tuduhan tu, dia opening. Orang ni, kalau kita kata dia ni memang kaki kuat semayang lah, baguslah. Tapi kalau kita dia ni yang nampak bagus, pakai tudung semua elok, tapi dia ni kaki jantan ni. Bukan kaki tu ada bulu remah macam orang jantan tak. Maksud dia dia kaki jantan, maksudnya
Dia ni orang kaki tak elok. Orang yang buat hubungan seks yang haram dengan lelaki. Orang yang memang kaki macam tu dah, dia kena, dia mungkin rasa bohong, aku tak ada apalah, yang hampir nak tuduh aku pun. Tapi bagi wanita yang ghafilat, bagi wanita yang menjaga maruahnya, ini suatu benda yang besar. Dia akan sangat berduka cita, sedih dan seumpamanya. Kita pun senyum. Baru dia tahu, dia tak mau sangat aku nak mengorat, umpamanya kita buat main dengan dia. Tapi di sisi Allah ini senarai dosa yang sangat besar. Dan saya ingat sebut benda ni untuk kita ingat, kita dalam hidup ni Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kita buat. Kita jangan heran macam-macam benda boleh berlaku pada orang. Ada orang baik Allah Ta'ala uji kerana nak angkatkan darjatnya. Ada orang Allah Ta'ala balas manusia dengan macam-macam cara. Sebahagiannya mungkin kerana dosa Allah kifarat kat dia. Zahirnya mungkin kita nampak dia bagus, alhamdulillah. Tapi dia mungkin pernah bagi orang macam ni sehingga sangat menderita orang lain. Dan Allah tidak lupa. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang zalim. So be careful dengan kita punya perkataan. Kita nak kata sikit-sikit, nak melawak tak apa, tapi bila benda ni dapat kat orang lain, orang pun kata, maka ia merupakan satu dosa yang besar. Saya nak sentuh sikit satu bab dalam hal ni. Ada orang, para fuqaha bincang tentang kalau sekiranya satu orang suami dia tuduh isteri berzina, misalnya, kemudian isteri dia tak mengaku, dia tak mau, dia suruh buat DNA. Adakah perlu dari segi agama untuk kita galakkan supaya dibuat DNA untuk menentukan anak ni anak siapa ataupun tidak? Jawapannya tidak. Tak perlu buat. Jika suami yang menuntut supaya buat bagi pihak kalau suami nak membuktikan anak tu bukan anak dia, anak ni anak isteri dia berzina dengan orang lain, tak perlu buat. Habis perlu buat apa? Kalau suami nak nafikan, dia pergi kepada li'an. Dia pergi kepada li'an. Apa itu li'an? Li'an maksud dia melaknat. Quran kata, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusahum fashahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Tuhan kata, orang-orang yang menuduh, Allah kata orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka dengan zina sedangkan mereka tak ada saksi. Saya dah sebut dulu, kalau kita tuduh orang lain berzina, bukan isteri kita, kita tak ada saksi, apa hukuman? Walladzina yarmuna al-muhsanat wa lam yakun lahum arba'a syuhada. Apa maksud? Apa orang yang tuduh orang lain berzina dan tidak ada baginya, summa lam yakun lahum syuhada, summa lam yakun lahum arba'a syuhada, kemudian mereka tak ada 4 orang saksi. Apa hukuman dah? Fajliduhum samaninal jaldah. Hendaklah disebat mereka sebanyak 80 rotan. Kemudian Allah kata, wala taqbalu lahum syahadata abada innahu wa ulaika humul fasiqun. Jangan terima lagi penyaksian mereka sampai bila-bila. Mereka adalah orang yang fasik.
Artinya kalau satu orang pergi tuduh orang, dia kata no, dia tu berzina, kita minta kata orang empat saksi, dia tak dapat bagi. Dia tak, aku confirm, takkan hang tak percaya kat guru. Hang kena bagi 4 orang saksi. Dia kata aku tak mohon, sungguh. Agama tak benar kan? Agama suruh hang tutup. Misi agama ialah tutup, setter, conceal, tutup. Agama suruh tutup aib orang. Dia galak nak pergi habaq orang. Kalau dia habaq mereka duduk berdua-duaan, bolehlah, semua mata boleh nampak. Dia kata zina, zina yang bermaksud masuknya kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan. Itu maksud, the definition kepada zina itu. Dia kalau dia bawa kes ke mahkamah, hendaklah sebat belakang dia apa? 80 rotan. Tuhan kata, dan jangan terima sampai bila-bila penyaksian dia. Mereka itu dan dia, mereka itu orang-orang yang fasik. Jangan terima penyaksian mereka sampai bila-bila. Lain kali dia main habaq pun, nama dia reject dalam list, reject list. Sebab apa? Sebab dia termasuk orang fasik. Orang fasik berita dia tak boleh terima. Jangan main-main tuan-tuan kalau tuduh orang zina. Tak ada 4 orang saksi. Sebab hang nak kalut apa? Kalaupun dia berzina, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Melainkan kalau hang nampak betul-betul, pasal apa hang main habaq kat kami? Hang pergi larang lah. Kalau aku tak pastilah dia kunci bilik, aku larang. Kalau dia kunci bilik, macam mana hang boleh confirm kata dia zina? Nabi kata fala'allaka ghamas wala'allaka qabbal. Boleh jadi kau cium saja wahai Ma'iz. Boleh jadi kau raba-raba je. Pasal apa hang kalut? Agama tak mau. Tengok misi agama berbeza dengan sebagian orang sangka. Agama tak mau. Okey, tak apa. Habis kena apa-apa, jumpa kita larang. Lepas siapa duduk tunggu dia masuk bilik? Tunggu masuk bilik, kata pun ni dah masuk dah, okey lah. Okey, itu hal dia, kita larang dia. Sebab tu bila lelaki mana datang pada Nabi, Ma'iz datang, Nabi tak mau ambil. Kita kena tengok dalam hadis semua orang yang mengadu, berapa orang yang mengadu dalam riwayat kepada Nabi tentang dia berzina, Nabi tidak pernah bertanya siapa pasangan kau. Nabi tak tanya. Ma'iz kata dia berzina, Nabi kan tanya Ma'iz, perempuan mana yang berzina? Nabi tak tanya. Dia yang duk main mengadu sangat. Nabi pusing kiri pusing kanan, dia duk mengadu. Nabi tak tanya siapa pasangan. Kerana Islam tak mau buka benda ni. Islam tak mau kita memperkatakan tentang masalah maruah ini. Tetapi tuan-tuan, kalau seseorang tu isterinya berzina, hak benda orang lain dia tak apalah kan. Isterinya berzina dan dia tak ada 4 orang saksi, tapi takkan dia, dan dia betul-betul tahu kata orang tu berzina. Boleh jadi orang yang seorangnya tengok orang berzina tu memang berzina sungguh. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Mana kalau kita fikir logik, 4 orang saksi yang nampak zina, 4 orang main duk tunggu, dia duk terus lagi, ni memang teruk lah kira. Kan ni kan, ini prono apa, pono mana kan. Kan boleh berlaku lah zaman sekarang ni dengan barat punya perangai ni kan. Tapi dia negara Asia ni dia sikit apa nama budaya Asia, Eastern culture tu dia lain sikit. Tapi pun sama lah, dia tak ada ni. Sampai saya nak ceritanya, mustahil lah orang boleh duduk tunggu lagi. Kalau orang biasa pun tak tunggu. Adakah mungkin suami kalau dia nampak isteri dia berzina, ataupun dia sangka, dia mendapat berita yang dia yakin cerita ni, orang hak cerita ni memang isteri dia berzina, kalau dia pergi mengadu kat mahkamah, mahkamah minta 4 orang saksi, dia pula kena sebat atas belakang, memang tak padan. Kalau orang lain mungkin dia boleh sengap, biar pilah masalah maruah. Tapi bila isteri dia membabitkan maruah diri dia sendiri,
Dan bila datang anak, dia nak kena pergi tanggung anak tu, sedangkan anak tu bukan darah daging dia. Tuan-tuan faham kan? Untuk itu syarak memberikan peruntukan yang khusus kepada mereka, kepada suami-suami yang menuduh isterinya berzina. Itulah yang dinamakan dengan li'an. Maka Allah kata, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahu syuhada. Orang yang menuduh isteri mereka berzina dan tak ada saksi illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri, maka Allah Ta'ala menyatakan, fasyahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Maka syahadahnya, buktinya, penyaksiannya ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Wallahi wabillahi wallahi ka wallahi, 4 kali. Saya orang yang cakap benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima kata Allah, hendaklah dia sebut, wallahi, laknat Allah kepada saya jika saya bohong. Bila dia buat saja macam tu, hukuman mai atas isteri. Tapi macam mana kalau dia bohong? Quran kata, wa yadra'u 'anha al-'azab. Dan azab itu dinafikan, ditangkis, dihalang daripada isteri. An tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Hendaklah isteri balas balik 4 kali sumpah dengan menyatakan, wallahi dia bohong. 4 kali. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal sadiqin. Dan yang kelima, isteri menyatakan sesungguhnya murka Allah. Tadi laknat. Pasal laknat dia sendiri yang mula. Tapi dia ni dia tak mula, kau ni tuduh dia. Marah Allah, murka Allah ke atas aku jika sekiranya dia seorang yang benar. Jika suamiku cakap benar, murka Allah. Bila buat macam tu, sempurnalah li'an. Mula'anah. Li'an. Sempurnalah li'an. Bila sempurna li'an apa dah? Mereka dipisahkan selama-lamanya. Anak yang dapat tidak dinasabkan pada suami. Nasab pada siapa? Bin dia sendiri. Bin mak. Tapi mahkamah tak hukum isteri. Pasal dia dah sumpah, urusan ini serah pada Allah. Dan suami tak ada masalah apa. Kalau suami tak puas hati pun, apa lagi yang tak puas hati? Isteri pun dah dipisah dah. Jadi sakit anak pun tak bin hang lah. Hang pun tak wajib bagi nafkah, tak wajib, tak ada masalah tanggungan. Tiba-tiba kata lepas sumpah ni, suami kata, no, saya nak buat DNA pula. Tak boleh. Cukup dah hak tadi. Hang nak buat DNA pasal apa? Nak buktikan. Hang saja nak bagi malu dia. Kalau pun betul hang nak malu, kalau dah betul hang pun tak ada masalah dah. Sebab hang tak kena mengena dengan hang dah. Maka tak perlu DNA dalam kes ni, tak perlu. Tapi kes sebalik perlu. Fuqaha ada perbincangan, dipanggil ada beberapa pandangan. Tapi saya bersetuju, kes sebalik perlu. Macam mana? Isteri kata tak apa, saya minta DNA anak ni kita buat. Bukan suami minta, saya minta. Isteri minta DNA. Bila dia minta, tanda dia ya, dia yakin lah. Kalau dia minta pada pihak mahkamah boleh buat. Sebab sekurang-kurangnya mungkin dengan itu menghilangkan tuhmah terhadap diri dia. Dan mungkin dengan itu pihak suami, kalau sebelum tak payah buat li'an lagi, sebelum buat li'an, saya kata tak payah nanti li'an lu, kita test lu. Test tiba-tiba memang anak dia. So suami tak boleh lari pada tanggungjawab dia. Benar nak bubuh suami isteri pula. Jadi DNA dalam kes tu menyelamatkan maruah. DNA yang sebelum itu menjatuhkan maruah. Menjatuhkan maruah.
Dengan itu maka ini termasuk dosa besar. Kenapa hadis ini disebut? Hadis ini disebut kerana syahid dia satu je, hadis ini berhubung dengan sihir. Tapi kita huraikan keseluruhan maksud kepada hadis Allah Ta'ala. Cakap mengenai doa, bagaimana pula mereka yang mengepus doa-doa mereka kepada Allah di Facebook? Macam mana? Mengepus doa. Okey. Saya boleh rasa maksudnya. Kalau ada orang kadang-kadang dia tulis, ya Allah selamatkanlah negeri dia tulis doa tu. Kalau dia tulis dengan tujuan nak galakkan orang lain doa yang sama, dia sebahagian daripada dakwah lah. Ataupun dia nak galakkan orang lain juga menyebut benda yang sama, itu sebahagian daripada dakwah. Tapi kalau dia tulis sekadar nak menunjuk kata dia ni rajin doa, itu termasuk dalam riak dan termasuk dalam syirik khafi, iaitu riak. Boleh atau tidak saya meluahkan perasaan saya kepada Allah seolah-olah saya berbicara kepada Allah walaupun saya tidak berdoa sepenuhnya, tapi lebih kepada luahan perasaan. Dia sesuatu yang dibolehkan, bahkan termasuk juga di dalam sunnah, dan kita sebut itu sebagai munajat, iaitu orang berbicara pada Allah. Nabi SAW dalam riwayat Muhammad ibn Ishaq dan riwayat yang sahih juga, melainkan geng-geng yang anti Muhammad bin Ishaq ni tak maulah, tapi kita Muhammad bin Ishaq ni saduq. Saduq ni maksud dia diterima, melainkan jika ada mu'an'anah. Mu'an'anah ni maksud dia an-an kan, tanpa tasrih. Nabi SAW sebut, iaitu apabila Nabi balik pada Taif, apabila Nabi dilontar di Taif, Nabi sebut munajat Nabi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Nabi sebut sehingga akhir. Maksud Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan hinanya aku di kalangan orang ramai. Dia tak minta apa, dia cerita je masalah dia. Itu dia namakan manusia mengadu munajah kepada Allah. Dia mengadu syakwa, dia mengadu kepada Allah. Dan kita ada dalam Quran Nabi Ayub alaihi salam. Quran menyebut wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyebut sesungguhnya aku ini ditimpa mudarat, sedangkan engkau itulah yang penyayang, di kalangan yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Sehingga para ulama tafsir bertanya mana doa Ayub, dia tak ada, dia mengadu saja, dan Allah tahu aduan dia dan Allah mustajabkan doa dia. Maksud dia apa yang maksud di sebalik aduan, kan? Al-qasdul wara'us syakwa wara'ul munajah, tujuan, the purpose behind syakwa, tujuan ataupun pengaduan dia kepada Allah, tujuan dia apa? Bagaimana yang dikatakan takdir boleh diubah dengan doa? Pengetahuan Allah Azza wa Jal tidak akan silap. Yang ni dulu kita kena tahu. Pengetahuan Allah tak akan silap. Katakanlah pengetahuan kita silap, kemungkinan kalau kita guru ataupun kita ahli ramalan kaji cuaca, dari segi saintifiknya
kita buat semua research dan kita simpulkan besok hujan. Ada kemungkinan tak hujan? Ada kemungkinan. Kita ada pengetahuan, tapi pengetahuan kita itu bukan satu kepastian. Kita ada ramalan. Sebab tu saya sebut tu di Jordan lu, para ulama ada minta supaya ramalan kaji cuaca mengiringi perkataan mereka insya-Allah atau bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Besok dirajangka hujan, diramalkan hujan insya-Allah. Ni kan. Jadi ini value akidah. Patutnya ramalan kaji cuaca kita pun amalkan benda yang sama. Dah ada amal kah? Saya tak lama tak dengar berita. Kitanya dah. Kita ni kita ramai lain. Salam satu Malaysia. Dulu lain salam Islam Hadari. Salam Hadari apa? Saya bukan kata salah apa, tapi salah. Okey. Salam. Salam Isnin, salam Khamis, salam Jumaat, salam pukul 12. Apa salam? Salam kat orang. Pengetahuan ramalan kita mungkin silap. Allah Al-Alim, Allamul Ghuyub, yang mengetahui segala-galanya. Tak ada beza di sisi Allah kemarin, besok dengan sejuta tahun nak mai. Dialah yang menciptakan masa. Macam saya kata, dia tak terikat dengan masa. Sebab tu Allah kata bi alfin sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun berdasarkan apa yang kamu kira. Alfas sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun apa yang kamu kira. Kita kira 1000. Tuhan, sehari boleh jadi 1000. Masa tu pun satu keajaiban Allah Azza wa Jalla. Allah misalnya Allah mengetahui setiap kita ini masuk syurga ke neraka sebelum dia cipta kita. Dan sebelum actually tak ada lah pada sisi dia. Sebab Allah tu al-awwal wal akhir. Sebelum ni kita lah dalam dunia kita. Pasal dia bubuh kita dalam sistem masa. Jadi Allah ni tak ada lah sebelum Allah. Sebelum tak ada lah. Tak ada nothing comes before and after God. Tak ada apa yang sebelum dan selepas Tuhan. Allah Azza wa Jal tahu setiap insan ni neraka ke syurga. Tapi dia hidup kan, kita dia bagi peluang kita hidup. Tak mungkinlah dia tahu kita masuk neraka. Ataupun Allah sendiri tak mungkinlah dia tak tahu. Aku pun tak tahu hamba aku ni nak jadi baik ke jahat. Dia bukan Tuhan lah. Dia tak alim lah. Ataupun dia tahu kita nak masuk neraka, tengok-tengok kita boleh kecoh, kita masuk syurga. Jadi dia pula silap pengetahuan dia. Tak mungkin. Pengetahuan Allah tentu betul, tapi Allah Maha Adil. Dia tak pas. Pengetahuan itu tidak memaksa kita. Tak bolehlah apabila guru besar tanya cikgu ataupun ramalan kaji cuaca kata besok hujan, kita pun tengok-tengok tak guna ramalan kaji cuaca. Besok aku nak motong getah boleh, dia kata hujan. Bukan dia yang menentukan hujan, tapi dia meramalkan hujan. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Allah Azza wa Jal, dia memberi kebebasan kepada hamba untuk memilih baik dan jahat. Hamba pilih, tapi Allah tahu apa yang dia akan pilih. Tak mungkinlah Allah tahu kata dia ni nak accident, tiba-tiba dia pandai bawa motor sampai tak accident, Allah jadi silap balik. Tak mungkin. Melainkan takdir boleh berlaku macam ni. Pada logik adatnya, dia ni mesti mati. Logik peraturan yang Tuhan buat. Jatuh tinggi tu mati. Kereta orang hentam dengan cara macam ni mati. Cara konspirasi macam ni orang buat kat kita memang rebah. Pada sistem alam, takdir alam, perjalanan alam yang Tuhan buat ni. Tapi dengan doa,
kita jadi sebaliknya, tak musnah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana Allah tahu lain jadi macam lain, tapi takdir yang mana umpamanya jatuh kereta buat aksiden macam tu punya cara, dalam rekod manusia mati, hentak kepala menyentuh mati, tapi kita doa Allah lindung kita, Allah lindung kita. Kita bawa kereta, pada peraturannya orang main macam tu, dia tu langgar main, memang kena kita pada peraturan perjalanan alam. Hak mana Allah beri kebebasan bertindaknya manusia atas alam. Tapi kita doa bagi tadi, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca dengan penuh harapan Allah Taala lindung kita. Allah pun lindung kita. Walaupun logiknya kita kena, tapi Allah lindung kita tak kena. Banyak benda mungkin kita doa benda lain, ya Allah berikanlah kepada aku kekayaan ratusan juta, Allah tak bagi. Allah sayang kat kita. Kita ada 3,000 pun naik angin semacam, Allah tak bagi kat kita lah 3 juta. Dia sian kat kita, dia sian kat kita. Dia rahmat kat kita. Kita tahu aku kalau ada 3 juta aku baik, aku cukup baik. 1,5 juta aku pergi kat masjid. Dia tahu kita ada 3,000 pun, RM50 pun payah kita nak bagi kan. Tapi tak apa, Allah kasih, Allah bagi kepada kita keselamatan. Logiknya kita tak dapat keselamatan tu, dia bagi kerana doa kita. Logiknya cara kita didik anak kita ni tak jadilah setara tu, tapi dia bagi hak mana dia tak bagi kat orang lain. Logiknya orang macam kita, kesihatan dengan darah macam tu, tubuh badan macam tu, dengan struktur badannya, dengan apa yang ada dalam diri kita, kita mau kena penyakit ni macam mana orang lain kena, tapi tang kita tak kena. Rahmat Tuhan Allah Ta'ala bagi. Kita rasa, oi aku selamat, tapi kemungkinan doa kita, Allah mungkin alihkan doa kita, kita minta yang lain, dia bagi yang lain. Tapi tang bagi, dia bagi. Dan sebahagian yang kita nikmati ini, kita rasa bukan permintaan kita pun, tapi sebenarnya ini adalah harapan kita yang kita tak tahu. Saya selalu sebut harapan kita. Tuan-tuan, boleh makan ni lepas kuliah ni 10.30, ini makan nasi bentar. Boleh pergi makan ni tengah malam ni, harapan kan. Pada satu hari kita tak boleh makan, orang tak boleh makan. Aku ni tengok sajalah hampa makan ni, tengah malam tak boleh makan aku ni. Sekali dia main sakit dia macam. Kita masa tu dia kata syok macam hampa boleh makan. Harapan. Kita boleh buat satu benda, harap dia bagi kat kita. Berapa ramai orang yang buta, Allah harapan dia kalau dia boleh tengok. Berapa ramai orang yang tak ada isteri, Allah harapan dia kalau dia boleh ada isteri, anak dan seumpama, harapan. Tapi masa kita ada, semua kita, saya dan tuan-tuan, kita tak tahu bahawa ini adalah harapan kita. Nak tahu harapan tak harapan apabila dia hilang daripada kita, maka kita tahu betapa kita berharap kepada benda itu. Kaki sakit, kaki tak ada apa, kita rasa tak ada apa kaki, tapi kaki harapan. Kalau kaki kita sakit, kita mungkin Allah sakit tak tahan, kita masuk hospital tak 5,000 pun buat. Ada dalam bank 10,000 ya, kaki sakit 8,000, tak apalah 8,000 buat. Tak kena hutang bulan-bulan, buatlah kata. Harapan lebih daripada wang yang kita ada. Kalau ada orang kata aku rela kakiku reput, hancur, mati, duit aku jangan hilang, memang bodoh betul lah. Kalau hang mati dengan duit-duit hang hilang sekali lah. Allah Azza wa Jal memberikan segala yang ada ini. Saya selalu ulangi perkataan Hamka, yang ada ini harapan kita, yang ada ini. Maka kita sebut Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'am. Ya Allah, aku minta denganmu, aku berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat. Nikmat, anak-anak boleh sayang kat kita, adik-beradik sayang kat kita, kita sayang kat adik-beradik kita. Nikmat, ada orang tak nikmati benda ni.
Allah campakkan kebencian anak-anak kepadanya. Allah mencampakkan kebencian hatinya pada anak. Kebencian dia pada adik-beradik dia. Dan kebencian adik-beradik kepada dia. Kalau yang benci kita, musuh kita, tak apa. Nabi ajak kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Harapan kita. So mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan harapan dan nikmat kita. Dan semua masa yang akan, tak ada benda yang kekal, dan ada benda-benda akan hilang, kan? Bila kita selawat kepada Nabi SAW, dalam hadis menyebut bahawasanya Allah Ta'ala kembalikan ruh, maksudnya ruh Nabi akan kembali, Nabi berselawat kepada kita. Macam mana cara dia dikembalikan? Wallahu Ta'ala alam. Kerana umat Islam ni 24 hours berselawat kepada Nabi. Tak kita, orang lain. Jadi Nabi SAW tu hayyun yurzaq, hidup dan direzekikan di dalam kuburnya. Macam mana alamnya? Allah yang maha mengetahui tentang kehidupan yang selain daripada apa yang kita ada. Alam jin ada kehidupan dia yang luar daripada dimensi kita. Hari ini orang cuba tengok 3D, apa lagi kan, berapa dimension dalam kehidupan ini. Orang masuk dalam alam jin, ada dimensi yang lain yang Nabi SAW bila lintas hilang, tak nampak. Dan Nabi berdakwah kepada jin. Alam barzakh juga ada kehidupan dia yang tersendiri, dan Nabi itu hidup dan kita berselawat kepadanya. Bila kita cinta dan sayang, kita cinta, sayang dan suka pada ustaz yang banyak memberi ilmu kepada kita, adakah kita dianggap ta'assub? Ta'assub, kita minta supaya tak usah cinta ustaz, cinta orang saleh. Ustaz ni saya dah tahu, ustaz di Malaysia ni macam-macam. Tuan-tuan boleh jadi ustaz. Balik tuan-tuan tulis nama tuan-tuan di depan tu ustaz. Tuan-tuan jadi ustaz. Sebab ustaz bukan perlukan majlis anugerah ustaz kat Malaysia. Dulu al-ustaz di dalam sebahagian tradisi Islam merujuk kepada ulama-ulama yang besar. Di universiti-universiti di negeri Arab, al-ustaz merujuk kepada profesor. Kalau Profesor Madya dengan al-ustaz Musa'id, kan? Jadi ustaz merujuk kepada profesor. Di kampung, di jalan masyarakat, ramai orang jadi ustaz. Penjual ubat tepi jalan tak erti apa, kemudian hafal, dia jadi ustaz. Jika tuan-tuan dulu menyanyi dan kemudian tuan-tuan bercakap agama, tuan-tuan juga jadi ustaz. Jadi siapa lagi? Kalau tuan-tuan dulu duk buat pening kepala, kemudian hafal, cakap pandai sikit, naik atas pentas, lama-lama jadi ustaz. Cheap sale. Semua orang boleh dapat jadi ustaz. So don't worry so much untuk jadi ustaz. Balik ambillah anugerah ni masing-masing, gunalah nama ustaz. Ada orang marah saya kata gitu. Saya kata, so siapa jadi ustaz? Ustaz kalau merujuk kepada kita, kalau kita nak kekal dia sebagai gelaran yang sikit ada quality, mungkin merujuk kepada orang yang tahu agama, seperti Maulana di dalam tradisi masyarakat benua India. Dia ada Maulana, bila habis tahap tertentu Maulana, at least sekurang-kurangnya katakanlah orang tu habis 4 senawi, kita panggil lah ustaz, at least ada lah. Tapi sekarang cheap shit ustaz, semua orang boleh jadi ustaz. Okey, tak ada masalah apa. Ataupun orang tu dia belajar lah, kalau tak 4 senawi pun dia belajar benda yang kita boleh recognize keilmuan dia itu. Dia tulis buku ke, dia tahu ke, orang kata tahu bahasa Arab, tahu bahasa Arab bukan mesti jadi ustaz. Kalau tidak, semua orang Arab ustaz. Semua Arab semua tahu bahasa Arab. Sehingga kita
Heran budak-budak Arab, kecil-kecil dah pandai cakap Arab. Memang dia anak orang Arab, kan? Okey. Sayang orang saleh. Kalau tak apalah, kalau ustaz yang saudara kita bertanya tu, kalau dia orang saleh, tak sayang orang saleh, orang yang baik. Saleh mungkin pada perjuangannya, saleh pada salatnya, saleh pada amalannya, saleh pada amanahnya terhadap ilmu. Banyak benda. Kadang-kadang orang amanah terhadap duit, tapi dia tak amanah pada ilmu. Ada orang tak amanah pada ilmu, tak amanah pada duit. Ada orang semayang bagus, pergi masjid bagus, tapi tak amanah pada ilmu. Dia tak cakap benar, tidak mempertahankan benar. Amanah, istiqamah dengan ilmu antara benda yang susah mesti dibuat. Kita sayangkan orang yang sayangkan Allah dan Rasul. Kita buat macam Imam Syafi'i kata, uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang yang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan aku mendapat syafaat dengan mereka. Dan Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan yang orang kau sayang pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kata Anas, ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an ub'atha ma'ahum wa in lam a'mal mithla a'malihim. Aku sayangkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan aku harap aku dibangkitkan dengan mereka sekalipun aku tak beramal macam mereka. Itu sayang. Ta'assub macam mana? Ta'assub bererti kita menolak kebenaran hanya kerana pada orang tu kita sayang. Ada nas yang betul pun aku tak mau. Hak ni bukan ustaz aku kata, aku kira ustaz aku. Itu fanatik. Nuhibbul haq, nuhibbu ahlal haq wal haqqu ahabbu ilaina. Kan kita sayangkan ahli kebenaran, tetapi kebenaran itu lebih kita sayang. Jika bertemu antara ahli kebenaran dengan kebenaran, kerana bukan sentiasa ahli kebenaran itu maksum, bukan sentiasa dia mesti betul, kemungkinan dia salah. Kita akan memilih kebenaran. Kita tidak mencerca dia. Kata Al-Imam Al-Zahabi, kita tidak mencerca dia, kita tidak, tapi kita mendoakan agar Allah ampunkan guru kita atas kesalahan dan kesilapan. Manusia ini, buat kata Muhibbuddin Al-Khatib, buat kata Al-Imam Al-Zahabi kepada Ibn Taymiyah, hatta Ibn Taymiyah dia kata, Ibn Taymiyah itu bashar. Bila masa dipuji Ibn Taymiyah, dia salah, dia kata macam orang lain salah, tapi nisbah kesalahan dia dibandingkan dengan benda yang dia betul bagaikan setitik air dibandingkan lautan yang luas. Mungkin satu guru kita dia salah dalam satu benda, tapi dia tidak semesti salah dalam semua perkara. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia daif dan ada hadis yang tidak sahih dalam Ihya, tapi bukan dia salah dalam semua benda. Banyak perkara yang hebat dia perkatakan dalam Ihya yang patut juga dihormati sumbangannya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga ada pandangan dia yang mungkin diterima dan tolak. Mereka bukan Nabi. Semua para ulama demikian. Ada salah dan silap. Ada orang masalah, ada puak seperti Ahbash yang hanya membangkitkan hak salah tu saja untuk kita hukum seluruh kebaikan kerana satu kesalahan. Dan ada fanatik seperti Madkhaliyah, geng Madkhali di Saudi yang hanya mencari kesalahan, tatabbu' auratil ulama, yang mencari kesilapan ulama untuk dibangkitkan hak satu dua tu. Nak berkelahi kononnya kerana ulama ni pernah kata muzik boleh menyanyi. Benda yang khilaf. Bukan saja dia kata, Ibn Hazmin pernah kata, kenapa kau sanjung Ibn Hazmin, kau marah kat dia? Bukan saja dia pernah kata, menyanyi. Ada sahabat yang menyanyi, di rumah Nabi menyanyi. Kau tak suka menyanyi, tak apalah. Oh, tak padan ustaz-ustaznya. Dia bukan menyanyi, dia kata boleh menyanyi. Hang pernah tengok dia pergi karaoke? Dia tak pernah. Tapi dia kata boleh menyanyi. Lepas tu, oh, inilah peminat karaoke. Na'udzubillah. Satu orang kata boleh, bukan mesti dia ambil. Hukum untuk orang awam. Satu orang mari tanya saya, nak menyanyi boleh ke tak? Hukumnya boleh lah. Anjashah menyanyi, Nabi tak larang dia. Nabi kata pelan-pelan sikit menyanyi, jangan unta terlalu cepat. Hadi dinamakan. Mahlan ya Anjashah, la tuksiril qawarir. Pelan-pelan wahai Anjashah,
Jangan pecahkan kaca. Bila Anjashah menyanyi, unta lagi jalan cepat sangat waktu malam. Tu dia panggil hadi, hida. Nyanyian yang menarik supaya unta yang menarik benda bagi cepat. Lagu. Lagu anak gembala macam Sudirman menyanyi tu. Lagu tu bila menyanyi, lembu barangkali boleh ikut belakang, tapi lembu kita dia belah makan tanaman orang. Tapi unta bila dia menyanyi, unta ikut dia belakang. Hadi. Sebab tu Imam Qayyim namakan kitab dia Hadil Arwah ila biladil afrah. Hadi arwah. Hadi maksud dia menyanyi. Ada lagu. Nabi katakan Anjashah, pelan-pelan Anjashah lagu tu. Jangan sampai pecah kaca. Maksud lagu slow. Unta terlalu cepat. Isteri Nabi, wanita semua duduk atas belakang unta. Laju sangat unta, letih mereka nak duduk belakang. Tapi Nabi ambil Anjashah untuk menyanyi. Nabi tak menyanyi, tapi Nabi tak bersyair, tapi Nabi dengar orang bersyair. Zuhair bin Abi Salma adalah syair yang disukai oleh Umar bin Khattab. Dia penyair jahiliyah sebelum Islam, kafir, tapi Nabi suka. Umar suka. Nabi puji beberapa penyair jahiliyah. Kau nak fanatik dengan budaya Arab satu negeri, kau buatlah. Tapi kau tak boleh fardukan benda ni pada orang Islam. Seperti orang yang mengharamkan wanita memakai baju yang berwarna. Sedangkan isteri Nabi seperti Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan melihat isteri Nabi dan orang lain juga pada zaman tabi'in dan sahabat memakai wanita-wanita memakai baju berwarna. Oh, tak sesuai dengan geng Saudi. Tak apalah, Saudi negeri dia pandai, dia nak pakai macam tu. Masalah sesuai tak sesuai dengan pandangan, itu bukan hukum syarak. Hukum syarak apa yang ada dalam nas Quran dengan sunnah. Oh, hang suka lah warna-warni. Bukan masalah aku suka. Kita kata dhab halal. Oh, hang kaki makan dhab mah. Teruk lah macam tu. Mai satu orang ustaz tak makan kambing. Dia kata kambing halal. Kalau hang kata tak makan kambing, hang kata halal, hang tak makan. Aku kata halal, hampa boleh makan lah. Bukan berarti aku kena makan. Benda yang halal. Begitu juga. Dan ini mesti dipahami hukum hakam syarak yang mana kita kata seperti mana kata Sufyan al-Imam al-Auza'i, faqih kerjanya memberikan fatwa yang memudahkan orang awam untuk menyusahkan semua orang reti, untuk menyusahkan semua orang reti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما.